Hi guys dan selamat datang kepada show Can I Tell You Something dalam Bahasa Malaysia. So ini adalah kali pertama kita buat episod dalam Bahasa Malaysia dan pada hari ini kita ada satu tetamu istimewa iaitu Hadinah ataupun Hana daripada Nevada, Amerika Syarikat yang baru-baru ni keluar dalam berita juga berkenaan dengan kerjaya dia. So beliau sekarang berada di Nevada dan bekerja sebagai pegawai pengawal mutu di syarikat Premium Produce LLC. So inilah syarikat cannabis yang sedang produce ataupun sedang menanam tanaman cannabis di Nevada. So hi Hadinah dan selamat datang kepada show kita. Hai Haris, terima kasih kerana menjemput saya dalam temu bual bersama Can I Tell You Something dalam bahasa Melayu. Yes, terima kasih Hadinah. So Hana, sebenarnya kita pun dekat Malaysia ni dah agak lama try untuk menceritakan berkenaan cannabis dan cuba mendapatkan diskusi di antara rakyat berkenaan perubatan cannabis dan sebagainya. Tapi dekat tak ramai rakyat Malaysia yang mengenali berkenaan dengan perubatan ni dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan anda? Macam mana actually could you give us satu pengenalan ringkas berkenaan latar belakang anda dan kerjaya ni, macam mana anda boleh menceburi kerjaya ni? Okay, hai. Nama saya Hadinah Fawazah Nasaruddin. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Sandakan, Sabah. Masuk uni di Melaka, UTM. Itu pun untuk bachelor's dan master saya. 6 tahun lepas, dalam bulan yang sama, bulan Mei, saya pindah ke US. Tapi waktu tu bukan untuk kerja, untuk ikut bekas suami. And then, lepas tu saya dalam 2 tahun lepas saya bercerai dengan dia. Saya pindah balik Malaysia untuk buat buku saya, which is dah ada kat pasaran selama 2 tahun. So dalam waktu tu saya jumpa someone, tapi hubungan tak menjadi. Saya pun rasa macam, saya macam rasa macam nak pindah balik US. Jadi saya pindah balik US. So, pindah tu 2 tahun lepas. Dalam masa tu saya ada depression, anxiety, MDD, PTSD. Memang dari segi mental, kesihatan saya memang tak berapa baik. Jadi saya sampai sini dengan duit tak cukup. Saya discover ganja, penggunaan marijuana. Walaupun dekat Las Vegas ni dah lama sebenarnya, dari tahun 2016. Saya baru discover dan baru berani nak cuba sendiri. Jadi dalam masa sama saya jumpa kawan-kawan, saya pergi convention, saya jumpa bakal bos saya, bukan bakal bos saya jumpa accountant bakal bos saya waktu tu, 6 bulan sebelum saya dapat kerja. Jadi satu hari dia cakap, awak masih nak kerja tak dekat Premium Produce ni? Tu bulan, tahun lepas bulan 5, bulan 4. Jadi saya cakap, okay lah, why not kan? And then di interview, dia lantik saya terus. Dia macam suka dengan saya punya pemikiran dan juga dengan skill. Saya tak ada background. Jujur waktu tu dia, majikan lantik saya bukan untuk ada kaitan dengan ganja ataupun tanaman cannabis. Tapi ada kaitan dengan accounting saja. Saya tak ada background accounting, tapi saya banyak belajar. Dari situ, dalam masa 2-3 bulan saya rasa macam bestnya kalau ada kerja more with the plant. Macam lagi dengan tanaman kan. Jadi saya tanya dengan bos. Bos boleh tak kalau saya nak level up? Jadi bos cakap, why not? Cubalah apa boleh buat. Dari situ saya dah start jadi macam terlibat dalam compliance. Jadi kawal mutu terlibat dalam transfer sebab cannabis ni produk dia sebelum boleh keluar bangunan kita kena initiate transfer dalam sistem. So, saya belajar sistem tu. Di mana saya perlu hadir di kursus, saya pergi ambil course online, pergi workshop dan sebagainya untuk dapat tauliah, untuk dapat sijil. Ini lama kelamaan bos tengok macam dia ni bekerja efisien. Dia cakap, awak pun bekerja bagus under pressure. Jadi, lama kelamaan dia alihkan macam skop kerja saya tu daripada just buat admin, sampailah saya boleh pegang ataupun tengok tumbuhan tu sendiri. Saya rasa macam wah seronoknya. Sebab selama ni kita guna tapi kita tak pernah tengok dia punya original form. Atau bentuk asal tanaman tu kan.
Jadi sekarang dah nak dekat setahun jugalah saya pegang jawatan ni, macam-macam lah jadi, tapi saya rasa lagi banyak saya belajar tentang tanaman sebab kawan-kawan saya dalam team cultivation ni, diorang memang, saya tabik ilmu memang sebab dia setiap hari dia bergelumang dengan tumbuhan kan. Jadi bila masa lunch, kami duduk sama-sama cerita macam mana, you know, all that. Although ada benda memang saya tak boleh nak expose sebab company punya secret. In general, I can speak. Yeah. So Okay. that's how I start. Okay, that's sebenarnya itu memang it's a very very detailed punya cerita berkenaan dengan your background, and I really thank you. Terima kasih untuk berkongsi berkenaan cerita anda. Seperti anda juga, saya pun dengan ramai orang dekat Malaysia pun ada juga pengalaman hidup yang kadang-kadang pahit dan kadang-kadang menyebabkan depresi dan sebagainya. Dan memang mental health punya isu pun adalah satu hal yang kami di MASA ni, di organisasi MASA amat mementingkan. So kami pun dah sekian lama mencadangkan bahawa kajian menggunakan cannabis untuk merawat depresi di Malaysia dijalankan. Tapi memang susah untuk mulakan satu kajian di Malaysia buat waktu kita buat pergerakan cannabis ni dari 2011. So dalam jangka masa 9 tahun ni memang ada banyak halangan daripada segi untuk membuat kajian. Tapi saya amat bangga tengok macam anda bekerja di Nevada dan adalah anak Malaysia yang memang mencuburi bidang ni secara mendalam. I mean, seperti anda di dalam fasiliti tumbuhan. Maksudnya anda ada pengalaman macam mana nak tumbuh, macam mana nak jaga kualiti, mutu, untuk perubatan dan sebagainya, dan anda pun ada ikuti kursus yang mereka sediakan di sana seperti anda ceritakan tadi. Biasanya kursus ni semua diorang jalankan di universiti ke ataupun bawah syarikat yang biasanya? Sorry, Arina, your sound macam tak dengar lah. Sorry. Can you hear my voice? Disediakan kursus untuk apa ni? Untuk yang bekerja dalam bidang ni. Sebab apa? Bidang ni sangat-sangat berat pengawalannya. Jadi tak boleh nak biar orang sesuka hati masuk kerja tanpa apa-apa knowledge, ilmu. So untuk stay compliant, kita kena ikut kursus. Dia ada level dia, level 1, level 2, level 3. Marijuana in business, marijuana in production, marijuana in dispensaries, and medical marijuana. So dia ada banyak kategori. Tapi kalau bekerja di bawah syarikat, syarikat akan tentukan macam sebab kita production saja, kita akan pergi kursus production. Tapi kalau untuk diri sendiri, awak boleh je sign up untuk kursus-kursus semua. Kursus ni semua percuma tau. Tapi janji kena kerja bawah syarikat dan ada ID. ID yang macam ni yang saya kongsikan hari tu. Marijuana employee. So ni macam tiket lah untuk masuk kursus. Kemudian dia akan ada di akhir kursus dia akan ada test. So ada peperiksaan. So kalau tak dapat lebih daripada contohnya 85% memang tak boleh masuk kerja, memang tak bertauliah untuk pegang untuk handle sistem ataupun untuk kerja dalam bangunan. Dinasihatkan pergi masuk kursus lagi, lulus test dan baru boleh kerja. That's how we stay compliant here. Sebab kebanyakan orang macam orang fikir, wow seronoknya kerja dalam industri ganja ni mesti kerja jadi high-high je. Ataupun semua orang jenis khayal. Tapi sebenarnya tak. Kalau nak tahu separuh orang yang saya kenal dalam kerja dalam industri ni bukan pengguna. Tapi kita sayang dan minat akan tumbuhan cannabis dan sains di sebaliknya kita kerja sebab minat. Jadi susah juga nak cari orang kerja macam tu kan sebab kadang-kadang bos tanya macam kalau awak tak smoke macam mana awak faham. Tapi bos saya dulu pengguna, saya cakap dengan dia. Macam tu. Ini lepas dia macam tahu kita punya pengalaman tu kan baru dia macam rasa percaya. Bos saya pengguna. Tapi sebab pengalaman dia dalam penggunaan ganja untuk kesihatan dia sendiri, dia buka company. Dia tanam ganja untuk semua orang.
And that's how. Sebab tu saya cuba nak sampaikan kat rakyat Malaysia yang sebenarnya penggunaan ganja ni bukan semata-mata untuk jadi hayal, untuk jadi high. Ada banyak cerita di sebalik atau sains di sebalik penggunaan ganja ni. Ya, betul juga. Terima kasih sebab sebut tu. Sebenarnya kita nak masuk ke soalan nombor 2. So soalan nombor 2 kita pun related dengan apa yang anda ceritakan tadi, iaitu persepsi dan situasi dan penggunaan cannabis di Amerika Syarikat. So di macam di Nevada macam anda sebutkan tadi, ada orang macam bos anda yang pernah mengguna dan menampakkan apakah kebaikan daripada cannabis dari segi perubatan dan sebagainya. Yang sehingga sekarang di Amerika Syarikat di musim wabak COVID ni memang cannabis pun diletakkan sebagai essential. So bermaksud di sini yang situasi, persepsi dan penggunaan cannabis di Amerika Syarikat dan banyak negara Europe dan India, Thailand juga mula menyusul perubahan undang-undang dan sebagainya. So apakah pandangan anda untuk rakyat Malaysia? Apakah satu pandangan daripada Amerika Syarikat, anda berada di sana? Macam apakah perbezaan mentaliti ataupun dia punya pemahaman di sana berkenaan dengan cannabis yang membezakan mereka daripada kita? Okey, contohnya di Las Vegas ni kan, cannabis culture ni baru je. Dia mula tahun 2016 lepas Parti Demokrat menang. Manifesto dia waktu tu ialah kami akan legalize recreational marijuana. And that happened also because sebab saya involved, saya terlibat dengan proses tu. Jadi saya rasa macam wow, akhirnya kita dapat betul-betul legally ubah pemikiran orang sini juga. Sebab kalau nak tahu sebenarnya yang golongan baby boomers dekat USA ni, mereka belum lagi terbuka fikiran. So contohnya lah bila saya bercakap dengan orang warga emas, saya cakap awak kerja, dia akan tanya awak kerja kat mana? Sebab saya cakap saya kerja kat marijuana cultivation site, dia akan macam buat muka. Dia macam, oh ya ke? Oh tu ada kerja ke? Sebab mereka tak faham lagi. So bagi saya kat sini, golongan macam umur 20-an hingga 50-an, mereka faham. Mereka dah ramai yang menerima. Sebab diorang pun sendiri dapat rasa pengalaman menggunakan dan betapa macam ikut masing-masing punya kesakitan. Macam nak cakap it's all personal preference. Disebabkan pengalaman masing-masing yang kebanyakannya baik, so mereka anggap rasanya why not we just use this and make it legal recreationally. Sebab kalau orang dari segi perubatan saja yang dapat benefit, kenapa orang biasa tak boleh, And then sebenarnya kawan-kawan saya ada sebut ada yang antara mereka macam ada masalah dalam perhubungan, dalam relationship. Ada yang menggunakan ganja untuk mengelakkan diorang ni daripada tersalah cakap, ada untuk mengelakkan diorang ni daripada mood swing. So itu antara positif feedback yang saya dapat daripada komuniti kat sini. Dan macam-macam lagi lah. Contohnya macam bos saya, dia gunakan ganja dulu kan untuk sakit belakang dia. Dan lepas beberapa tahun dia sembuh, dia pun buat keputusan untuk macam tanam ganja. Keluarga dia menentang dia daripada hari pertama. Sebab kenapa kau nak kena, tiap tanam ganja? Dan macam orang fikir macam dia punya dah. Macam mana it's not a good title to begin with. Then family dia macam risau. Lama jugalah untuk dia untuk ubah persepsi family dia sendiri. So sama lah macam dekat sini. It takes years actually. It took years for these people to finally open up, because sebelum ni disebabkan black market, banyak terjadi kes-kes macam melibatkan keselamatan penggunaan. Sebab itu kita ada regulation. Dan sebab itu juga dekat sini cukai tinggi untuk pengusaha sebab dia nak kekalkan jumlah orang yang terlibat secara legal. Sebab apa? Dia nak juga kurangkan jumlah pengguna yang tak menggunakan secara selamat. Begitu persepsi orang dekat sini. Tapi saya faham dengan keadaan di Malaysia sebab masih baru
walaupun awak kata 9 tahun cuba untuk buka minda orang kan, I would say it would take about, the same length, the same amount of time untuk buka minda orang dekat sini. Saya ada tulis dekat Facebook saya, yang kerja ni untuk ubah persepsi orang ni bukan makan 2-3 tahun, memang lama. Sedangkan dekat sini pun masih setiap hari berubah persepsi, setiap hari undang-undang berubah dari segi penggunaan ganja. Ya, terima kasih Ana. Actually, sangat menarik apa penerangan anda di sana disebabkan anda berada di Amerika Syarikat untuk melebihi 5-6 tahun, betul? 6 tahun, ya. 6 tahun di Amerika Syarikat dan anda sendiri telah memerhatikan perubahan yang berlaku daripada tapi memang di Amerika Syarikat yang saya faham penggunaan cannabis walaupun di zaman illegal seperti di Malaysia, Thailand dan sebagainya masih juga ada pengguna. Dan disebabkan tu ia bukannya satu soal yang memberanjatkan bila kerajaan kata dia dah legalkan, tetapi ada banyak di kalangan rakyat yang masih ada persepsi negatif dan tidak faham, dan lepas 5-6 tahun mereka memerhatikan industri cannabis, apa penggunaan dia, macam anda cakap tadi, pesakit-pesakit macam kawan-kawan anda, dan juga macam kita di Malaysia, kita punya founder NGO kita yang baru meninggal tahun lepas disebabkan penyakit hypokalemia. Beliau menggunakan cannabis melebihi 10 tahun untuk merawat kesakitan. So cannabis ni terutamanya yang mengandungi THC memang bagus untuk tahan sakit. Dan beliau menggunakannya dan juga pernah masuk penjara sekurang-kurangnya I think 2 kali dalam hidup dia. Wow. Ya, disebabkan dan dia dengan ahli keluarga dia. So saya rasa seperti anda cakap tadi, kalau pesakit boleh menggunakannya, kalau ia telah dibuktikan sebab saintis macam Raphael McCollum yang menemui THC dengan anandamide, beliau sampai hari ini tidak pernah menggunakan cannabis langsung, tetapi beliau hanya menggunakan pengalaman kebolehan saintifik beliau untuk mengkaji THC dan sebagainya. So kalau ia dibuktikan yang THC dengan CBD boleh merawat diri manusia ni dengan sistem endocannabinoid untuk kesakitan, untuk masalah epilepsi, kanser dan sebagainya. Apakah salah untuk kenapa kita perlu menangkap dan masukkan orang ke dalam penjara disebabkan penggunaan cannabis? So itulah soal pertama yang Malaysia juga perlu faham, betul ke? Betul. Sebab itu sekarang ni dalam penggunaan ganja masih baru di Amerika Syarikat, kita ada something yang kita panggil microdosing. So microdose ni mula-mula digunakan untuk pesakit medical. Doktor akan bagi dos tertentu bukan untuk khayal tapi untuk legakan rasa sakit. Kalau nak tahu, pengguna rekreasi pun boleh microdose. Macam saya. Mula-mula saya guna memang untuk sakit saya kan. Dan kemudian saya dah pandai microdose untuk hilangkan macam daily stress. Tanpa rasa khayal. Because this is possible. And then it's proven. Dan memang dah terbukti. So sekarang ni ramai pengguna rekreasi dah beralih ke arah penggunaan microdosing ni. Which is very interesting to me. Saya pun baru je share dekat Facebook pagi tadi. Dah banyak orang share. So microdosing ni dia macam kalau kita tengok ada setengah macam coklat yang ada THC kan. Dia akan tulis kat dalam satu kotak tu dia akan tulis 10 mg contohnya lah kan. So right now in medical purpose, medical usage, doktor akan prescribekan sama ada daripada 1 atau hingga 3 mg. Itu untuk kadar keberkesanan setiap individu. So dalam skala tu dah terbukti dosage 2.5 mg tu terbukti boleh legakan rasa sakit tapi pesakit tak hayal. Itu bagi saya macam wow, magic jugalah kan. Rupanya kalau nak guna ganja ni tak perlu pun nak hayal-hayal. So bila orang tahu yang sebenarnya guna ganja ni boleh microdose, lagi orang macam okay, why not?
So sekarang ni memang ramai orang dah beralih daripada guna ubat hospital yang memang boleh buat banyak side effect ke penggunaan ganja yang memang tak ada side effect, melainkan melegakan kesakitan. Itu yang saya dapat tahu daripada penggunaan dari segi medical. Sebab itu kalau kat sini, kalau nak dapatkan ubat ganja, memang kena ada kad medical tu, and then doktor akan tentukan dosage. Kalau kita pergi dispensary, bartender akan bagi dosage yang telah ditetapkan. Memang tak boleh suka hati bagi banyak mana. Dia beza dengan kalau kita beli kat black market. Black market tak ada regulation. Black market tak ada dosage. So you don't know apa yang kita ambil tu kan. So, contohnya lah kalau kita pergi dispensary, dia akan bagi kertas tu information apa yang ada sebutir-sebutir dalam bunga yang awak beli tu. Tu satu bunga je, banyak bunga lain dia ada info lain. So dosage, apa dia punya like macam mana cara ambil, mana yang berkesan. So right now microdosing is still I won't say it's still new. Beberapa tahun jugalah. Bila orang discover microdosage ni, orang rasa lebih selamat untuk gunakan ganja sebab tak semua orang nak jadi hayal atau high waktu gunakan. So bila saya sendiri pun discover tu, saya cakap wow, okay. Dan boleh memang stop terus guna ubat doktor sebab saya memang tak boleh guna ubat doktor. Jadi saya jadi zombie. Macam tu. Okay. Tapi ya, microdosing pun sebenarnya ada ramai psychedelic users macam untuk LSD contohnya. Mereka juga microdose. Tapi ini zaman kita saya rasa pada waktu sekarang sedang berubah daripada perubatan pharmaceuticals, chemicals yang mereka guna untuk dia isolatekan kimia dan memproduce satu pill dan sebagainya. Saya rasa zaman ni akan mula berubah kepada zaman natural kembali, di mana orang akan ambil tumbuh-tumbuhan, herba dan sebagainya. So microdosing ialah satu kaedah yang memang efektif dan memang betul. Boleh dikawal dosnya. Dan macam anda cakap, memang saya baru balik daripada Bangkok tahun lepas, November, di mana diorang bincangkan berkenaan dengan strain-strain cannabis yang ada. So satu informasi yang mereka kongsikan ialah dalam dunia ni mereka dia ada lebih daripada 80,000 jenis strain lebih. Dan setiap hari orang membuat strain baru daripada kacukan spesies yang yang berlainan, dia punya strain yang berlainan. So daripada dia one very important yang perkara yang anda sebutkan tadi, iaitu dia punya kandungan. Kandungan satu ialah dos, lagi satu ialah kandungan dia macam terpin, lepas tu dia ada CBG, ada CBN, ada CBC dan sebagainya. So semua bahan compound yang berlainan ni memainkan peranan yang berbeza. Macam contoh, baru-baru ni ada surat khabar yang menceritakan berkenaan dengan Luqman. Luqman sebelum ni pernah memberi perubatan cannabis secara percuma kepada rakyat yang memerlukannya, dan beliau ditangkap lebih kurang 5 tahun lepas dan telah berada di penjara selama ini. Dan kes beliau masih tidak diterima walaupun dia punya peguam telah menceritakan mengapa Luqman ni telah membantu pesakit-pesakit kanser, epilepsi dan sebagainya untuk sembuh kembali. Ahli hakim dan sebagainya tidak menerima kenyataan itu dan mengatakan tiada bukti langsung yang menunjukkan cannabis boleh merawat kanser. Tapi di sini saya nak sebutkan satu perkara, iaitu Profesor Daddy Mary. Profesor Daddy Mary pernah bincangkan di TEDx Tel Aviv berkenaan institusi kajian beliau di Tel Aviv, Israel, yang mengkaji 500 jenis strain cannabis. So daripada 500 strain ni, beliau mendapati 2 strain. Satu strain yang boleh membunuh sel kanser prostat dan lagi satu strain yang boleh membunuh sel kolon kanser. So kajian di sana makin maju seperti di Amerika Syarikat juga, dan di Spain, Barcelona.
yang mengkaji berkenaan kanser, yang membuktikan setiap strain dan kandungan yang berbeza boleh merawat, dan paling kurangnya ia boleh digunakan untuk rawatan paliatif untuk kesakitan dan rasa mual dan sebagainya. Yes. Ya, so lagi saya ingin tanya anda daripada di segi Nevada, selama anda berada di sana dan bekerja di syarikat ini Premium Produce LLC, adakah anda bertemu dengan mana-mana pesakit ataupun siapa-siapa yang pernah menggunakan cannabis untuk penyakit diri mereka? Contoh terbaik ialah bos saya. Sebab dia founder syarikat, dia mula memang sebab sakit diri dia sendiri. Memang teruk lah sebab dia, rasanya cakap sebab accident and then forever dia punya back tu sakit. So waktu tu dia discover sendiri medical cannabis di negeri California. Sebab dia berasal dari California. And then menurut pengalaman dia sendiri, daripada situ dia sedar macam sebenarnya ramai orang boleh benefit. Kalau aku boleh sembuh, kenapa doktor-doktor tak gunakan ni dekat hospital. Tapi daripada segi macam mana kajian saintifiknya, saya memang tak boleh bercakap sebab saya tak terlibat dalam kajian saintifik kan. Di sini pun doktor masih mengkaji kesan-kesannya. Walaupun saya tahu kebanyakan penggunaan medikal di sini adalah untuk side effect kemoterapi. Contohnya rasa mual, tak ada selera makan, sakit kepala, anxiety, depression. Dari situ datangnya penggunaan untuk melegakan kesakitan akibat side effect daripada kemoterapi dan rawatan imunoterapi. Itu saya tahu sebab sebab dalam bidang saya banyak jumpa orang juga. Tapi saya mesti tak boleh cakap daripada pengalaman diri sendiri. Orang pun boleh kongsi dengan saya setakat apa yang dia boleh kongsi. Tak ada macam penulisan saintifik yang saya boleh kongsikan. Tapi sebab tu saya cakap macam dalam segi perubatan ni, kalau nak cakap pun saya faham dari segi apa yang peguam untuk Luqman tu rasa. Sebab susah nak convince orang. Susah nak ajak orang percaya yang cannabis ni boleh melegakan rasa sakit, which is important. Sekarang di US pun orang masih kaji penggunaan marijuana untuk respiratory problem because of COVID. Sikit demi sikit memang mereka dah jumpa. Macam contohnya lah, memang sekarang ni yang saya boleh cakap, ia dapat melegakan kesakitan tapi bukan untuk merawat sepenuhnya ataupun menghilangkan macam mana nak cakap contohnya sel tu kan yang sakit tu. Bukan untuk menghilangkan tapi untuk melegakan. Dia ada beza saya rasa daripada terminologi. Saya rasa ada perbezaan. So daripada macam 24 jam rasa sakit, at least you dah tak sakit lagi. Even though penyakit tu masih ada. That's what I know. Also from my own experience using it on medical side. So satu kegunaan yang bagus ialah ia boleh membantu pesakit-pesakit untuk melalui dengan kehidupan harian mereka walaupun penyakit ada kesakitan dan sebagainya. Tapi terdapat banyak bukti juga yang cannabis boleh merawat pelbagai penyakit macam epilepsi dan sebagainya. Tapi buat waktu sekarang mereka masih tidak faham di Malaysia, dan disebabkan itu mereka terpaksa berdasarkan dengan kajian-kajian luar negara lah. Yeah, that's my sister. So tak apa, buat waktu ni saya rasa kita boleh tamatkan panggilan kita hari ni. Dan mungkin kita boleh sambung lagi pada hari lain untuk berkenaan dengan perkembangan anda di sana di Nevada dan apa yang berlaku di sana. So paling akhir sekali, ada apa-apa komen tak nak bagi untuk rakyat Malaysia atau apa-apa?
Pertama sekali saya akan terus cuba untuk ubah stigma penggunaan ganja, dan dengan pengawalan ketat dan yang betul, dan penggunaan ganja boleh jadi selamat untuk semua. Saya juga nak ucapkan terima kasih buat semua yang baca posting saya di Facebook ataupun di Twitter, kerana ini penting buat saya untuk orang faham yang ganja ni bukan hisap ganja semata-mata. Ianya lebih daripada itu. Walaupun saya bukan pengguna, tapi saya sayang akan tanaman ini dan sains di sebaliknya. Jadi saya rasa boleh cuba buka minda dan fahami lebih dalam melalui pembacaan dan pemahaman. Dan ketahui yang ganja ni bukan hanya untuk dihisap. Ya, betul. Okey Hana, terima kasih sangat untuk masa anda, dan untuk anda di rumah kalau ada apa-apa soalan sila komen di bawah, dan saya dan pihak masa dan juga Hana kalau ada masa akan menjawabnya secepat mungkin. Baik. So terima kasih, dan bertemu lagi di episod seterusnya. Sama-sama. Okay, Terima Hana. kasih Haris. Okay, bye-bye. Bye.